Semua aktiviti pengajaran dan pembelajaran PDP di Institusi Pengajian Tinggi IPT perlu dilaksanakan secara dalam talian sehingga 31 Disember ini. Dalam satu kenyataan, Kementerian Pengajian Tinggi memaklumkan sebarang aktiviti PDP yang dilakukan secara bersemuka adalah tidak dibenarkan. Alamak, ada internet. Macam mana nak pergi kelas? Alamak, macam mana ni? Sekejap lah. Sikit. Macam mana nak pergi kelas ni? Antara permasalahan yang kami hadapi sebagai seorang pelajar, tidak kira sama ada siswa ZAH maupun sekolah menengah dan juga sekolah rendah, untuk menjalani kelas atas talian di mana penempatan kami ada yang tidak membekalkan talian internet dan ada juga yang membekalkan tetapi tidak cukup untuk kami jalani kelas atas talian. Sudah. Belajar berdepan dalam kelas pun tak faham. Ini kan pula nak belajar online. Macam mana ni? Assalamualaikum and hai korang. So, seperti yang kita tahu, coronavirus telah melanda banyak negara termasuklah negara Malaysia. So, kerajaan telah membuat banyak inisiatif untuk membasmi coronavirus ni, termasuklah penutupan sekolah dan IPTA. So, penutupan IPTA dan IPTS sedikit sebanyak telah memberikan kesan kepada pembelajaran para pelajar. So, seperti yang kita tahu, kerajaan telah menyarankan untuk IPTA dan IPTS untuk menyambung pembelajaran secara atas talian, itu secara online. Tapi masalahnya dekat sini, ada sesetengah pelajar yang kurang faham waktu kelas online. Antara sebab-sebab mengapa pelajar kurang faham sewaktu kelas secara atas talian adalah kerana pertama, pelajar kurang fokus. Hal ini kerana mereka merasakan bahawa tiada yang memerhati tingkah laku mereka sewaktu bermulanya kelas secara atas talian ini. Alah, tak apa, bukan pensyarah tahu pun apa yang aku buat. Yang kedua adalah para pelajar tidak mengulang kaji terlebih dahulu topik yang akan dipelajari pada kelas online tersebut. Tak apa, kalau pensyarah tanya pun, buku kan dekat sebelah. Tak faham waktu kelas online, tak apa. Yang penting kita usaha. Nak Sri Budaya, tak nak Sri Budaya. Hashtag kita jaga kita, hashtag kita mesti menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Alia binti Mat Zali. Hari ini saya ingin menyatakan masalah yang dihadapi semasa COVID-19 oleh pelajar. Antara masalah yang dihadapinya ialah pelajar perlu menyelesaikan banyak tugasan yang diberikan oleh pensyarah. Antara tugasan-tugasannya ialah tugasan berkumpulan seperti pelajar perlu membuat video pembentangan. Selain itu, tugasan individu juga perlu diselesaikan oleh pelajar. Antara contoh tugasan individu ialah pelajar perlu menjawab kuis dan peperiksaan yang dijalankan atas talian. Segala tugasan ini perlulah diselesaikan dalam waktu yang ditetapkan oleh pensyarah. Akan tetapi, sebagai seorang pelajar, mereka juga perlu menjalankan tanggungjawab sebagai seorang anak di rumah. Oleh itu, mereka terpaksa membahagikan masa mereka untuk menyelesaikan tugasan-tugasan yang diberikan dan tanggungjawab sebagai seorang anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alimatul Sadiah Nasution. Masalah yang saya hadapi ketika COVID-19 sebagai seorang pelajar ialah waktu belajar yang tidak tetap. Hal ini kerana semenjak saya pulang dari UMSK, ramai pensyarah yang telah menukar waktu belajar yang telah ditetapkan ketika
mereka di UMS. Ia telah menjadi suatu masalah kerana kadang-kadang pensyarah secara tiba-tiba telah mengadakan kelas sehinggakan ramai pelajar yang tidak mengetahui bahawa ada kelas pada waktu itu. Hal ini menyebabkan pelajar-pelajar sama ada di luar bandar ataupun di bandar ketinggalan maklumat-maklumat penting yang telah disampaikan oleh pensyarah. Selain itu, pertukaran waktu belajar juga menyebabkan segelintir pelajar tidak dapat menghadiri kelas online kerana mempunyai urusan-urusan yang perlu mereka lakukan pada waktu tersebut dan kesibukan yang tidak dapat dielakkan oleh para pelajar. Assalamualaikum, nama saya Sharifah Fiza Izzati. Saya akan membincangkan masalah yang dihadapi oleh pelajar semasa isu COVID-19. Penularan wabak COVID-19 memberi impak kepada pelbagai sektor termasuk sektor pendidikan. Kebanyakan negara telah mengarahkan penutupan sementara institusi pendidikan sebagai sebahagian daripada langkah untuk membendung penyebaran pandemik COVID-19. Pihak universiti juga telah mengarahkan para pelajar untuk pulang ke kampung halaman. Hal ini membuatkan para pelajar harus belajar di atas talian bagi menyambung silibus pembelajaran mereka. Tetapi terdapat cabaran yang dihadapi ketika belajar di atas talian, antaranya ialah persekitaran yang kurang kondusif. Persekitaran yang bising ataupun kurang selesa memberi kesan kepada para pelajar kerana mereka akan berasa stres dan kurang fokus masa pembelajaran di atas talian. Perkara ini harus dititik beratkan oleh pihak pensyarah supaya mereka memahami keadaan yang dihadapi oleh para pelajar. Walau bagaimanapun, masih banyak cabaran yang perlu diatasi bagi mengoptimumkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran melalui penggunaan teknologi. Krisis ini juga telah membenarkan kita berfikir semula dan cuba untuk mengubah sistem pendidikan yang ada bagi mempersiapkan generasi yang akan datang dengan lebih baik serta mewujudkan sistem pendidikan yang kekal, berinovasi dan berteknologi tinggi pada masa yang akan datang. Terima kasih.